Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Uh, Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan pagi kita ini pagi yang ceria insya-Allah. Hari ini rasa nak timbul di sini dalam FB Live, dan tak mau cakap banyak, kita akan sambung. Saya akan baca beberapa ayat tentang Nabi Yunus alaihi salam yang jarang kisah baginda dikisahkan, tapi ada disebut beberapa kali dalam Al-Quran. Jadi pagi ini saya baca surah As-Saffat, dan rasa nak ambil menarik untuk kita tengok sikit lah, insya-Allah. Kita baca surah As-Saffat ayat 139 sehingga 148. Boleh, itulah lebih kurang, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna Yunus laminal mursalin إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. Sampai situ saja. Ada lagi di situ selepas tu, tapi cukuplah kita baca yang tu, pendek ya, tak mau nak panjang-panjang. Baik, insya-Allah kita tengok maksudnya. Saya guna terjemahan yang ada di sini, kitab Syama'il Al-Quran. Syama'il Al-Quran terjemahan dengan apa? Kitab Syama'il Al-Quran terjemahan perkata. Tetapi masalah sikit, mushaf ini dia tidak ada cop KDN. Maknanya kalau ikutnya tidak ada kelulusan KDN lah untuk diedarkan di Malaysia. Tapi ada tanda tasheh daripada Indonesia. Cuma memang agak berlainan lah dia punya baris-baris di sini. Tapi kita boleh ambil beberapa manfaat dari sini. Ini pun hadiah yang dihadiahkan kepada saya oleh siapa oleh Haji Razi. Haji Razi, Jalan Sultanah, Taman Rakyat. Baik, saya baca. Wa inna Yunus laminal mursalin 139, dan sungguh Yunus benar-benar termasuk salah seorang rasul. Ya, dalam 25 rasul, Yunus alaihi salam adalah salah seorang daripada mereka. Dan kita wajib mengetahuilah 25 rasul yang wajib kita ketahui, yang termaktub nama mereka di dalam Al-Quran. 140, ingatlah ketika dia lari ke kapal yang penuh dengan muatan. 737 dia ada di sini nota kaki. 737. Pergi meninggalkan kewajipan. Mana kewajipan dia berdakwah kepada kaum tersebut. Akhirnya dia lari ke kapal yang penuh muatan. Maknanya dia agak kecewa. Kemudian dia lari daripada situ, dan kerana tak mau menerima dia punya dakwah untuk mentauhidkan Allah. Jadi dia pun lari keluar daripada kawasan itu. Dia naik ke kapal 139.
wa inna abadana Yunus, dan saya gunakan satu lagi Al-Mukhtasar fi Tafsir Al-Quran. Al-Mukhtasar fi Tafsir Al-Quran ini hadiah daripada Ustaz Abdullah Din, yang beliau beli daripada Mekah Al-Mukarramah beberapa tahun dahulu lah. Ini mukhtasar ni dia dalam bahasa Arab, dan bagus juga dalam masa yang kita nak baca dan kita nak tahu apa kefahaman sesuatu ayat tersebut, tanpa kita tafsir secara panjang lebar lah. Maknanya secara ringkas kita boleh nampak apa yang nak diceritakan. Disebut di sini, sesungguhnya hamba kami Yunus adalah daripada Rasulullah yang diutuskan kepada kaum mereka, mubasyirin wa munzirin, untuk memberi kabar gembira dan memberi amaran bahawa dahsyatnya besok kiamat dan juga neraka Allah Subhanahu wa taala. 140, ketika dia lari daripada kaumnya min ghairi izni rabbih, disebut dia lari daripada kaum tanpa daripada kaumnya, dia menyebarkan risalah. Kita tengok, kita pas ke belakang lagi, kita ingat Sayyidina Nuh alaihi salam, kan? Kurang 50 tahun, 1000 tahun, kurang 50 tahun untuk jadi 1000 tahun berdakwah kepada kaumnya, kan? Begitu juga Yunus alaihi salam, dia keluar daripada kampungnya, lari min ghairi izni rabbih, tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Rakiba safinah mamlu'ah, dan dia menaiki satu kapal yang penuh dengan muatan, rikab wal amtinah. Okey. Kemudian ayat yang ke-41, kemudian dia ikut diundi, ternyata dia termasuk orang yang kalah dalam undian. Maknanya undi naik nama dia, undi naik namanya. Baik, ada di sini juga nota kaki yang diletak di sini. Undian diadakan kerana muatan kapal sangat penuh. Kalau tidak dikurangi mungkin akan tenggelam. Oleh sebab itu, diadakan undian. Siapa yang kalah dalam undian itu dilemparkan ke laut. Nabi Yunus alaihi salam termasuk orang-orang yang kalah dalam undian itu, sehingga dia dilemparkan ke laut. Ada juga, terima kasih kerana menonton. Saya tak peduli lah siapa nak tengok lah. Kita nak nak tumpu kepada apa yang kita nak sebut ni. Baik, cerita tentang Nabi Yunus alaihi salam menarik, bila naik di atas kapal, kemudian berlaku ombak yang kuat, yang besar, yang menyebabkan kapal itu tak boleh stabil, mungkin akan karam. Maka diadakan mesyuarat. Jadi orang panggil ketua kapal, nahoda kapal, kita nak kena buang sikit barang-barang yang ada di laut, yang ada di atas kapal ni. Jadi dibuang, tak cukup lagi, nampak gayanya boleh jadi akan tenggelam. Jadi kita kena undi orang pula untuk keluar, untuk dilempar ke laut. Maknanya itu baru satu kapal, kan, daripada zaman Nabi Yunus alaihi salam. Maknanya zaman kapal, orang naik kapal ni zaman dulu sampai lah ni kata berapa banyak kapal yang masuk karam, yang turun tubuh laut, termasuk Titanic, kan. Jadi apa barang-barang yang berharga, emas, perak, duit dan sebagainya, kan, tentu banyak, kan. Kalau kita nak pergi menyelam, nak kaya cepat, saya cadang belajar menyelam lah di tempat yang mana kita nampak yang diketahui kapal tenggelam yang bawa muatan dan harta yang banyak, kukut boleh kaya, kan. Siapa nak kaya lah, dua ya, memang dia berjaya, dia kaya, ataupun dia innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, saya tak mau duk hurai panjang, segan cerita panjang-panjang kat sini. Kita pun termasuk orang awam yang tak reti pun. Baik, kemudian saya tengok yang dia tanya mukhtasar tafsir ni, 141, maka safinah tu dia jadi orang tak stabil lah, akan tenggelam disebabkan penuh muatan yang berat. Kemudian diundi, liyulqu ba'dhum, untuk lempak sebahagian daripada depa orang lah, yang penumpang yang naik, takut
Kerana apa nak lempak buang? Kerana takut tenggelam kapal dengan sebab banyaknya muatan. Maka Yunus adalah daripada al-maghlubi. Orang yang kalah dalam mengundi, maksudnya dia diundi untuk dilempak ke laut. Sayyidina Yunus alaihi salam. Maka dilemparkanlah ke laut fil bahar, disebut di sini. 142 faltaqamahul hutu wa huwa mulim, maka dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. 739 tercela kerana dia lari meninggalkan kaumnya, lari daripada berdakwah kepada kaumnya. Kaumnya tak mau menerima ajakan, lari dia kecewa lah. Jadi itu dalam terjemahan dia. Ditelan oleh ikan besar. Mereka kata ikan besar ni, saya tak habis. Kita tengok Arab dia pula. Ketika mana dia dilempar ke laut, akhadhahul hut, diambil, ditelan oleh ikan besar, ikan pos biru ke, pos hitam ke, wallahu a'lam bissawab, tapi dia memang binatang yang sangat besar dan terbesar di laut ataupun di daratan. Gajah banyak kalah, gajah pun kalah. Jadi kalau temua gajah paling besar di daratan lah, di lautan hut, inilah. Kemudian okey, selesai yang tu. Ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela, yang disebut sini pasal 142 wa huwa mulim. Kemudian maknanya Allah Taala nak memberi pengajaran. 143 falaula annahu kana minal musabbihin, maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir, bertasbih pada Allah. Apa zikirnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Zikir ini elok kita amalkan ketika mana kita menghadapi situasi yang mencabar, yang berat untuk kita hadapi. Maka elok kita zikir ini. Tapi sebenarnya tuan-tuan, nak berkesan apapun kita zikir, hendaklah istiqamah. Sama ada kita dalam fisarra wad darra, sama ada kita dalam keadaan susah, senang, sama ada apa, kita istiqamah. Ada wamuha wa inqala, sebagai amalan tersebut yang berterusan walaupun sedikit, tapi kalau berterusan banyak lagi bagus. Baik. Maka ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela, maka sekiranya dia termasuk dalam orang-orang yang banyak berzikir, bertasbih kepada Allah, nescaya la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, nescaya dia akan tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Sebab tu ada pandangan menyatakan bahawa ikan ini masih ada sampai hari ini, sebab berdalilkan kepada ayat Al-Quran ini. Maknanya kalau kata dia tidak bertasbih, orang yang bertasbih memuji Allah Subhanahu Wa Taala, menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi Yunus akan bertingkal dalam ikan dalam ikan paus ini. Paus lah paling besar ikan ini sampailah hari berbangkit. Tapi akhirnya Nabi Yunus keluar daripada ikan itu, dan dikatakan bahawa ikan itu masih hidup. Wallahu a'lam, macam mana kita nak tentukan, mungkin kajian boleh dilakukan. Tak tahulah nak kaji macam mana, dan dah pastikan ikan itulah yang menelan Nabi Yunus alaihi salam beberapa ribu tahun dulu, kan. 145 sikit lagi. Fanabaznahu bil ara'i wa huwa saqim. 145, kemudian kami lemparkan dia ke daratan yang tandus sedang dia dalam keadaan yang sakit. Dia tak berapa nasihat waktu tu, ialah duduk dalam perut ikan nun. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiba. Itu cerita Nabi Yunus dalam surah Yunus, silap Sat. Mereka nak pergi cari Briani live FB. Zakir Salah. Apa nama ni, kita sambung sikit. Kemudian dia dilempar ke daratan tandus, disebut dalam Mukhtasar Tafsir ini 145. Mana dia? Lahu qabran.
Oh, Masya Allah. Disebut di sini tadi ni. Maknanya dia akan tinggal lama di perut ikan nun. Bukan tinggal tu maksudnya ikan nun itu akan jadi kubur baginya. Akan jadi perkuburan bagi Nabi Yunus alaihi salam. Maknanya macam itulah, kalau tak keluar maksudnya mati, meninggal, wafat di situlah dan dikuburkan di dalam perut ikan nun. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنَّهُ kena buka sendiri lah. Yunus, surah Yunus. Kalau ada, saya catat di bawah tu di komen ayat yang keberapa. فَأَلْقَيْنَهُ فِي maka dilemparkan dia daripada perut ikan tersebut bi'ardin khaliyah, di bumi yang tandus, daripada pokok dan juga binaan. Wa huwa dha'if, dia dalam keadaan dia lemah badan. Kerana dia tinggal dalam beberapa tempoh dalam perut ikan tersebut, batnul hud, fi batnil hud. Kemudian ayat yang ke-146, kemudian untuk dia kami tumbuhkan sebatang pokok daripada labu. Di terjemahan dia labu, makna wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin, satu jenis labu yang lagu mana tak tahu, kan ada banyak jenis labu juga. Wa ambatna alaihi fi tilka al-ardil khaliyah syajarah dal qara yastadillu bihi wa yakulu minha, dan dia makan daripada pokok labu tersebut. Wa arsalnahu ila qaumihi, kemudian diutuskan dia kepada kaum yang jumlahnya lebih kurang 100,000 atau yazidun, ataupun lebih daripada 100,000. Maknanya zaman itu pun dah ada penempatan yang sebanyak 100,000 ataupun lebih. Fa amanu famatta'nahum ilahin, maka mereka beriman. Tak ada baca terjemahan dalam buku, terjemah sendiri tu maksudnya tak tengok dah. Lalu mereka pun beriman, maka kami beri kesenangan kepada mereka ilahin, kepada waktu yang tertentu. Mana di situ habis selesai. Saya tengok di terjemahan di sini, tafsiran di sini yang ringkas. Wa arsalnahu ila qaumi wa alaikum ta'alf bal yazidun fa aminu wa sadaqu bihi ma jabi hayati dunya ila, sehinggalah sampai ke ajal mereka yang telah ditetapkan. 149 selesai. Takkan itu sahaja saya boleh. Masya Allah, rindu nak jadi makmum Ustaz. Mai masjid ana di Masjid Minangkabau. Ustaz Ilyas Ismail boleh mai pergi ceramah di sini. InsyaAllah boleh. Entah jadi ana jadi waktu maghrib imam, entah jadi waktu isyak pula. InsyaAllah takat itu sahajalah noh. InsyaAllah jumpa lagi semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi